Alhamdulillah, hari ni hari istirahat, hari Sabtu. Saya nak cerita satu perkara yang kalau you nak istirahat pun tak boleh juga. Sebab apa? Walau dalam keadaan rehat pun you rasa letih juga. Ini cerita pada pagi ni, ataupun di waktu petang di Malaysia. Saya ingin menceritakan tentang perkara yang orang ambil sambil lewa, ataupun kadang-kadang you nak cerita kat siapa you tak tahu. Betul tak? Sebab bukan masalah you berpenyakit. Betul tak? Kalau you berpenyakit seperti kanser ke, ataupun diabetes, ataupun ada high blood pressure yang sampai pening kepala, toh huyung hayang, rasa ringan badan, ataupun you ada autoimmune disease yang makan sampai ke dalam tulang you, sampai ke otak pun boleh pergi, ataupun you ada masalah awal-awal dah Parkinson, dah rasa letih, lesu, tak cukup makan, ataupun you pergi buat maraton ke apa-apa, tu lain cerita lah. Tapi ni yang you duduk saja-saja ni, you masih lagi rasa letih, faham tak? You rasa macam lesu, tak bermaya. Ada semalam saya kat mana-mana kita pergi pun ada kes-kes macam ni. Ada satu kes tu, dia lepas pada lecture tentang Goodbye Diabetes, dia cerita kat saya tak ada diabetes, tapi saya letih je, saya tak tahu apa nak buat. Saya jaga restoran ni, tapi saya tak boleh buat kerja lah, nampak sangat saya tak bermaya. So saya kena check dengan anda, ada tak 7 perkara atau 7 sebab utama ni. Boleh dengar dulu, lepas tu you tengok list mana. Okey, saya doakan sentiasa anda sihat walafiat. Saya mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor 1 yang paling orang tak sedar dan tak tahu, topik yang paling saya suka ialah disebabkan stres. Selalu orang lupa yang dia rasa selama ni dia tak berapa nak fikir tentang stres sebab bodinya telah mengadaptasi kepada gaya hidupnya, yang sebenarnya sepatutnya body tu dah makan dalam, you tak sedar dia dah stres lama dah. Dan kalau boleh, you cuba cek sebelum you jadi lesu tu dan letih sangat. Dulu you letih-letih sesekali, tetapi sekarang ni macam letih sentiasa. Cuba tengok sebelum berlakunya episod ini, apa yang berlaku sebelumnya. You understand? Katakan sejak bulan April tahun ni you kena. Tapi saya nak tanya you, sebelum April tu apa jadi? Sering kali berlaku, orang panggil ada episod ataupun ada satu event yang mungkin setengah orang tu terlupa ataupun teralpa. Contoh, dia ada masalah dengan bos dia, ataupun dia ada kehilangan seseorang yang dia sayang. Biasalah tu kan. Tapi selalunya orang lepas minggu 2 dia recover balik, dia dah pulih. Tapi anda ni sampai sekarang tak boleh-boleh lagi. Rupa-rupanya body kita ni dia absorb, tahu tak? Dia menyerap stres ni. Lama-kelamaan ada satu hormon. Ni dia kenapa you tak boleh recover. Namanya adrenal. Adrenal tu di atas buah pinggang ada satu kelenjar namanya adrenal. Adrenal ni lah yang mengeluarkan contohnya adrenalin ataupun noradrenalin, ataupun untuk anda yang senang faham, selalu you dengar ialah perkataan kortisol, iaitu hormon yang mengkontrol you punya stres. Dia keluar lebih kalau stres you lebih, faham? Dan dia pula bila kortisol ni lebih, dia lebih suka makan gula. Dia macam orang kata apa, tenaga dia ataupun pemakanan dia lebih minat pada gula. Dia tak minat benda-benda lain. Jadi kalau dia minat dengan gula, bila gula berlebihan, you akan jadi letih. You pernah dengar kan sugar spike? Mula-mula you macam bertenaga kan, lepas makan tu pukul 2.30 petang kan, mata layu semua tu. Konsep dia macam tu lah. Jadi you akan sentiasa akan macam mata layu, letih, lesu sebagainya, disebabkan dalam body kita tinggi dengan sugar, disebabkan oleh kortisol. Okey, itu satu. Stres juga ada satu lagi tempat lain pada adrenal gland ni. Dalam otak kita ada satu tempat di kawasan tengah-tengah tu, ada satu nama amygdala. Amygdala ni dia kontrol you punya mood. Tahu mood tak? You punya rasa syok tak syok, dan keletihan adalah mungkin hasil daripada tak syok. Hidup kita tak happy, rasa tak seronok, mestilah rasa letih kan. Jadi anda kena cek balik. Semuanya berkisar kepada perkataan start dengan S, iaitu stres. Habis cerita.
Sebab saya tahu you tak larat nak dengar perkataan stres ni kan. Rupanya itu punca utama. Tetapi nombor dua, ramai orang pun rasa-rasa macam tahu tetapi dia buat dirt juga. Iaitulah tidak lain tidak bukan tidur. Saya umpamanya kalau dah berumur macam ni, kalau tak cukup tidur, next day kalau kita berhutang dengan tidur ni, jangan melawak tau. Cuba you tulis kat ni, apa jadi kat you kalau you tak cukup tidur. Katakan lain orang lain dia punya cukupnya tidur. Ada orang 5 jam dah cukup, 4 jam dah cukup, ada orang 7 jam pun tak cukup, betul tak? So saya tak kira, sebab lain orang lain dia punya rasa, persepsinya tentang tidur ni. Tetapi kalau mata dah tak boleh buka, rasa mengantuk je all the time, the next day tu, ataupun you pergi mana-mana tempat yang patut happy pun you, ataupun bersemangat pun you rasa tak bersemangat, tak bermaya, kita kena check balik tidur you cukup tak cukup. So tak usah kita nak lawan dengan tidur ni, sebab dia lebih powerful. Sebab apa? Bila tidur tak cukup, macam-macam boleh berlaku. Umpamanya kalau melatonin you tak cukup, bukan melatonin tu waktu malam saja untuk tidur, tetapi melatonin tu nak dipakai untuk siang pun. Orang kata, dok, melatonin tu bukan untuk malam. Betul, tetapi pembikinan melatonin ialah waktu siang, sewaktu ada matahari, yang dinamakan infrared tu, yang saya suruh kita kena jemur panas kan. Kalau kita tak cukup kena matahari, vitamin D3, K2 yang saya suruh suplemen tu. Sebab tu saya suruh suplemen, sebab apa? Kita nak pakai waktu malam untuk tidur, tapi siang ni melatonin dia merupakan antioksida. Bila antioksida tu cukup, body kita pun akan rasa sihat, segar begar. Itu kena tahu trik kenapa tidur tu mustahak sangat. So siapa yang kalau tidur tak cukup ada sakit kepala, betul lah tu. Kalau sakit kepala, macam mana nak jadi bersemangat dan bertenaga kan rasa letih. Migraine pula tu lagi lagi tidur lah kan. Faham? Cuma saya nak bagi tahu pada anda sekalian, tidur yang mencukupi dengan tidur kadar, maksudnya katakan you tak cukup 2 jam, you nak tidur 2 jam waktu siang besok, tak sama dia punya kualiti. Kecuali kalau tidur yang dipanggil power nap yang setengah jam sebelum zuhur, lepas zuhur tu kan, yang kalilah tu, itu memang sunnah pun boleh, no problem. Tapi soal saya ialah tidur jangan melawak, sebab ada kaitan dengan hormon. Sebab tu kita tak boleh rasa seronok, tak rasa best dalam badan kita. Dan selalunya kita tak cukup juga, saya kata apa, vitamin D3, K2. Itu yang kita buat Santera tu. Sebenarnya untuk orang macam saya lah, Santera ni yang tak cukup tidur dan tak cukup matahari. Memang pun. Nombor 3 ikutnya adalah orang lagi tak tahu cerita ni. Sebab tu you kena belajar. Saya bukan pandai, saya pun belajar juga. So saya share dengan you, boleh tak? Virus. Orang tak sedar, bila kita muda-muda dulu, kalau yang dah dewasa ataupun yang muda, waktu kecil-kecil dahulu, kadang-kadang kita kena attack dengan virus. Umpamanya virus yang paling famous namanya EBV, Epstein-Barr virus. Nah, Epstein-Barr virus ni, Epstein-Barr EBV ni, you tak payah ingat nama tu, tapi ingat virus saja kita pernah kena attack tak? Pernah. Dalam hidup kita selalu kita kena attack, tapi yang khasnya virus nama EBV ni, Epstein-Barr virus ni, dia konsep macam herpes virus. Herpes ni mulut-mulut yang pecah-pecah, virus-virus yang ada masalah sexually transmitted diseases, semua tu pun you kena fikirkan elok. Dia boleh orang panggil berselindung, dia panggil menyorok. Bila dia dah baik dulu tu, lepas tu dia panggil in remission. Remission tu maksudnya dia macam ada tapi dia tidak aktif. Dan dia mungkin 15-20 tahun yang dulu pun dia boleh hidup balik. Dia macam timbul balik. Melalui apa? Melalui kerja lebih, stres lebih, hutang lebih, bergaduh lebih. Masalah dunia ni tak habis-habis. Maka lama-kelamaan EBV virus ni dia keluar balik. Bila dia keluar balik, EBV virus adalah antara penyebab utama. Orang putih panggil ada satu penyakit nama fibromyalgia. Pernah dengar tak? Ataupun chronic fatigue syndrome. Chronic tu maksudnya fatigue,
yang lama, kronik yang tak boleh baik dalam seminggu dua, 5-6 bulan masih lagi duk pergi cari vitamin lah, ambil redoxon lah, ambil vitamin C pun tak baik semua, pergi jumpa bomo pun tak baik, kata orang buat pula tu, lagi bahaya. So jangan nak merepek. Rupanya ada memang makhluk halus namanya virus yang bila dia keluar balik disebabkan oleh stres, nombor 1. So immunity kita jatuh, maka naik virus ni, maka dia kontrol kita. Tu yang nampak macam monyok je, kesian je kan. So ada cara lah saya nak bagi betulkan nanti. Sabar sekejap. Ingat setiap kali saya cerita mesti ada apa nak buat. Kalau tidak, tak guna. Kita bukan cerita, kita nak amal apa yang boleh kita bantu. Nombor 4. Okey, tadi yang virus tu pun kalau stres 1, nombor 2 tak cukup vitamin B1, B2, B12. Terutama sekali B12 lah. Lepas tu saya nak kata apa, zinc pun tak cukup. Maksudnya dari segi diet dah mula kita sejak dewasa ni kena virus dulu satu cerita. Lepas tu bertahun-tahun tak jaga diet, memanglah. Sebab tu kita kena macam kan, saya sampai kena kanser, kena gout dan sebagainya, tu kena jaga diet juga. Nombor 4 ialah ada satu lagi, bukan virus pula, bakteria. Jangan main tahu, bakteria-bakteria ni kalau dalam bahasa sains dia panggil Lyme disease, Lyme. Lyme ni dia memang virus ni kita tak tahu macam mana nak cari dia, sebab dia jenis-jenis yang menyorok ni, yang jadi susah sangat ni. Tapi dia punya point ialah dia menyebabkan kita jadi letih, lesu, tak bermaya. Sebab tu siapa yang suka makan garlic, bawang putih, turmeric, kunyit, lagi ada satu lagi herbs namanya thyme. Bukan lime, lime tu nama penyakit, thyme, THYME, thyme punya macam herba sayur tu, you boleh baiki keadaan. Sebab Lyme ni walaupun jarang-jarang, kalau berlaku tempat-tempat overseas, selalunya Lyme disease ni lebih berleluasa. Baik, nombor 5, kita janji 7, ada 3 lagi. Nombor 5 ialah kalau you tinggi dengan gula dalam badan you. Orang kata kalau tinggi gula, tenaga banyak, hyperaktif, betul. Tapi dia naik sekejap je. Lepas tu bila liver dah letih, nak kontrol you punya sugar punya masuk keluar tu, dan vitamin you pun tak cukup, insulin pun dah jadi macam haru biru, jadi dia tak boleh masukkan sugar tu secara yang cantik dan balance. Maka bila selalunya bertaburan gula di luar daripada sel you, gula ni menjadi tempat, orang panggil dia melekat kepada hemoglobin you. Bila hemoglobin dah kena berat badannya, disangkut dengan terlalu banyak gula, maka dia tak boleh laju. Jadi hemoglobin kalau tak laju, oksigen dan nutrien tak ada, you jadi letih. Nampak fahaman tu? Baik, nombor 6 dah nak habis ni, ialah you tak cukup asid dalam stomach you. Kan kita selalu sebut orang takut pada asid, tapi rupa-rupanya orang tak sedar, terutama sekali bila kita atas pada 40, dah berumur lagi kurang kita punya asid dalam badan. Bila asid kurang dalam, maksud saya dalam stomach terutama sekali, maka kita tak boleh mencernakan bahan-bahan seperti protein yang berat-berat tu. Maka jadilah cita-cita yang seperti gut yang bocor, usus-usus yang ada dipanggil leaky gut, kan, berpenyakit nanti yang bukan-bukan, tapi sebelum penyakit yang serius datang, dia letih dulu, letih je kerja. Rupanya stomach dah tak apa nak betul. Dan kita habiskan sebab yang terakhir. Yang penting sekali ialah tak cukup certain vitamin dan mineral. Terutama sekali kalau you pernah dengar iron tak cukup, jadi anemia. Betul? You pernah dengar perkataan potassium dan magnesium. Ini dua mineral yang cukup kuat dalam badan kita sebab tak suka makan sayur. Contohlah. Dan B12 of course. Sebab tu saya kebelakangan ni kan kita buat B-sweet tu untuk kita masukkan B12 sebagai tumpang sekaki. Sepatutnya B-sweet tu saya masuk stevia saja dah cukup untuk nak bagi manis je kan. Tetapi sebenarnya tak. Saya mesti letak sesuatu atas kelemahan diri saya sendiri. Saya tahu saya tak cukup B12. Anda semua pun berapa persen tak cukup B12? Hampir 50% daripada rakyat. Kata kajian, makanan dalam zaman moden ni hampir 40% daripada makanan kita semuanya tak ada B12 pun.
Kalau ada pun yang tak mencukupi. Baik, yang penting sekarang apa kita nak buat? Ready? Okey, saya bagi dalam 5-10 minit ni kita nak bagi apa nak buat. Yang penting sekali kita mulakan dengan olive oil. Yang bagusnya ialah kalau boleh you bukan olive oil tu untuk tujuan nak kuatkan balik. Yang ni lebih kepada untuk yang ada virus dan bakteria yang, ingat tak saya kata yang suka menyorok tu, jadi kita tak nak dia menyorok lama-lama, kita nak cungkilkan dia, kita tekan dia dengan olive punya minyak, tak sekuat dengan bijinya. Ataupun ada setengah farmasi you jual pula, kalau you nak beli dia panggil extract daun dia. Daun olive ni rupanya Tuhan bagi bukan minyak saja, bukan buah saja, tapi daunnya pun boleh pakai. Ada di farmasi yang famous dia panggil olive leaf. Saya tak ada benda tu sebab jangan orang pakai pun. Tetapi untuk kita yang kebiasaan ni, kalau you pergi makan, kalau dia jual ataupun dia serve you, dia hidang kat you olive buah tu, buah olive tu apa, buah zaitun kan yang telah dijerukkan tu, telah dijadikan jeruk tu, yang tu you ambil, kalau boleh banyak sikit lah daripada biasa kalau you letih. Yang ni terkenal untuk melawan yang saya kata tadi, virus atau bakteria yang menyorok. Dah orang buat kajian, dia antivirus terutama sekali, dia menurunkan kortisol, dia kontrol you punya blood pressure, untuk jantung lagi, dan dia ada sikit sebanyak tentang anti-cancer. Memanglah olive kan. Bagus tak? So you dah belajar sesuatu. So sebab tu Tuhan kata buah zaitun ni kan antara yang tertulis dalam Quran pun, betul tak? Jadi jangan melawak. Bila Allah tulis dalam Quran tu, kita ambil perhatian. Tak berarti yang tak tulis kat situ tak ada impact. Kalau tidak, Tuhan tak jadilah beribu jenis makanan dan minuman. Baik, tu nombor 1. Nombor 2, saya nak bagi iaitu you jangan lupa kepada diet. Tak bolehlah kita lupa langsung. Sebab apa? Kalau nak bergantung dengan suplemen dia tak aci. Saya lebih suka you control dengan diet. Dan semalam saya ada cerita DND diet, saya perkenalkan satu terminologi namanya Veto diet. Sebenarnya dia masih DND diet, cuma supaya orang tak tanya apa dia DND diet. Lepas tu orang tanya pula apa Veto. Veto senang dia, maksudnya VE itu vegan, TO maksudnya totally organic. Apa saja yang vegan tak vegan, maksudnya whole food plant based, apa saja yang berasal atau berasaskan daripada tanah, maksudnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur, kacang, semua asalkan yang tak ada 4 kaki ataupun bermata, itu dipanggil vegan. Okey. Tetapi sekarang bila DND diet tu, benarkan you ambil daging atau telur atau ikan, mestilah dia totally organic, baru betul. Cakap saya pun bukan makan organik hari-hari. Cuma kalau dah ada peluang, Tuhan bagi rezeki, kalau ada duit lebih sikit, carilah bahan-bahan organik. Kalau sangat-sangat you nak kena makan daging, ayam, kambing, silakan. Jadi untungnya kita belajar Veto diet ni, dia tidak terlalu keras supaya you boleh ikut sampai bila-bila. Cuma kalau dalam keadaan you tengah letih sangat, tengah lesu, tengah diabetik, tengah teruk, penyakit tengah menyala, janganlah rapat kepada susu, daging-daging berat. Of course, gula tak boleh langsung lah. Itu you faham kan? Itu yang dimaksudkan dengan Veto diet. Ikut DND diet, asalnya sama je. Okey, baik. Yang penting air dengan garam. Sambung untuk orang yang letih, jangan lupa, termasuk dengan R extra. Ingat perkataannya, nama R extra. Saya buat R extra 19 tahun dahulu untuk membetulkan saya lepas kemo dulu, kan letih, lesu, botak kepala, muntah semua, betul tak? So nak betulkan balik, air, garam dengan R extra. R extra tu adalah mineral-mineral yang terbaik daripada pergunungan. Kita ambil tanah purba tu. Baik, nombor 2, pre and probiotic. Ramai orang selalu lupa kepada serat dan penjagaan bakteria. Probiotik tu maksudnya makanan ataupun bakteria-bakteria yang baik. Jadi kalau you campur macam sauerkraut kan, yang dah jadi jeruk, yang macam kimchi, ataupun you suka makanan Indonesia, tempe-tempe semua tu, silakan, sebab bagus untuk bakteria. Lepas tu apple cider vinegar, belilah
sendiri, murah aja kan. Yang ada ibu tu 2 sudu sebelum makan tengah hari, 2 sudu sebelum makan malam dalam air. Jangan telan tu, nanti you rasa acidic pula sangat. Okey, lepas tu celery. Selalu saya cerita celery. Lepas tu saya suruh you ambil apa lagi? Nutritional yeast. Yang ni pun kena cari sendiri. Nutritional yeast tu maksudnya dalam bentuk keping macam emping tu. Satu lagi, make sure sayur-sayuran yang menghijau, buah-buahan yang mencukupi, semua tu dalam D&D Vito Diet tu memang dah ada. Okey, kita tutup cerita dengan satu lagi minuman. Kalau boleh, you cari labu kundur. Boleh ingat tak? Labu kundur. They call it Ashgod. A-S-H, dalam bahasa Inggeris, Ashgod. Ni orang India suka lah ni. Tapi orang Melayu pun pernah beli kan. You buat sup, semua tu boleh. So Ashgod semua ni you boleh buat dengan you buat jus dia. Kalau boleh you nak buat smoothie pun tak apa, sebab jus tu selalunya tinggal air, tak ada langsung serat. Boleh tak? So labu kundur ataupun winter melon ni ataupun Ashgod dalam bahasa orang putih, kita panggil labu kundur atau labu abu. Very powerful. Ni orang-orang master yoga semua ni, dia orang tahu secret ni. Sebab tu dia orang minum air ni setiap hari, dia orang minum. Kalau saya tu celery, satu lagi air bali. Yang lain tu kalau you nak buat dengan air daun salam pun boleh. Ikut balik video-video saya air herba tu. Dan last kali ialah, kalau apa pun you nak campur, nak bagi manis, sekarang ni pakai Be Sweet. Sebab apa? Dalam Be Sweet tu saya dah campur stevia tu saja dah ada membawa kebaikan tenaga, anti radangan, antioksidan semua tu. Tetapi dia lebih, saya masukkan B12. Dan B12 tak perlu banyak pun. Setitik, 2 titik pun dah cukup dah dalam Be Sweet tu. So jangan lupa, saudara sekalian, terima kasih banyak. Saya berundur dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dunia anda bahagia, akhirat syurga, sebab kita pandai apa? Kita pandai let go and feel good all the time. Terima kasih.